Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai, cikgu Adi ucapkan kepada para pelajar yang sampai bermaksud dia menonton lah, menonton channel cikgu ni. Terima kasih banyak yang selalu support, subscribe, like, share dan juga komen. Okay, kita sambung lagi lah. Pendek cerita, panjang cerita, kita sambung bagi topik RBT tingkatan 2. Subtopik 2.5.7. Boleh tengok pada tajuk sebelah cikgu ni kan. Okay. Menilai model reka bentuk sistem aquaponik. Okay. Kita dah melakar, kemudian kita dah membina model. Okay. Kita lakar, membina model. Yang seterusnya kita nak buat penilaian. Kenapa pentingnya penilaian? Kejap lagi kita tengok. Okay. Apa lagi banyak cakap kan? Jom kita masuk kelas. Let's go. Okey. Ini adalah antara subtopik penting juga. Okey, 2.5.7 penilaian ataupun menilai model reka bentuk sistem aquaponik. Okey, kita tengok. Bagi penilaian ni, dia ada kriteria-kriteria yang tertentu lah. Pelajar perlu ambil kira ataupun ambil tahulah kriteria-kriteria dia. Kita dah buat lakaran, kita dah membina produk ataupun kita dah membina model kita. Daripada model tu, kita nak menilai kita punya reka bentuk aquaponik kita tu. Jadi inilah kriteria dia. Yang pertama dinilai melalui ataupun elemen menggunakan kecenderungan inovasi, kreativiti dan juga keaslian reka bentuk. Maksudnya bagaimana kamu hasilkan ataupun kamu keluarkan idea untuk mereka cipta, mereka bentuk aquaponik tersebut, sama ada kaedah baru ke ataupun kamu inovasikan daripada kaedah yang sedia ada ke. Itu bagaimana kecenderungan inovasi yang berlaku. Okay? Jadi supaya bila kamu buat inovasi terhadap sesuatu aquaponik tu, dia ada manfaat. Contoh daripada aquaponik yang saiz besar, kamu inovasikan dia jadi saiz mini. Maksudnya dia bermanfaat lah tu. Semua orang boleh buat, semua orang boleh tanam di rumah kan, boleh secara kecil-kecilan dan sebagainya. Okey, jadi dia sangat-sangat bermanfaat. Itu antara kriteria yang pertama. Okey, kriteria yang kedua, dia kata mesti ada bukan, dia ada kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan bagi kamu punya reka bentuk tu. Jadi kalau kamu nak hasilkan satu reka bentuk aquaponik, dia mesti ada daya penarik yang mana dia boleh mempengaruhi pengguna tersebut. Maksudnya dia boleh bagi satu nilai tambah kepada produk dan juga pengguna. Bila pengguna dia beli ataupun dia menggunakan produk tersebut, dia cakap, dia dah satu dia mesra alam kan. Itu contoh dia lah. Jadi dia ada unsur simbolik, emosi dan juga estetika. Ciri-ciri lain mungkin dia ada melibatkan pengguna ataupun persekitaran. Contohnya macam penggunaan bahan kita semula kan. Itu contoh-contoh lah. Contoh-contoh bagi kandungan unsur simbolik. Okey, bagi kriteria yang ketiga, kita boleh lihat dari segi dia punya kecenderungan fungsi dan juga praktikal. Apa benda kecenderungan fungsi dan praktikal? Dia kata kekuatan bagi memenuhi sasaran penggunaan. Kita nak buat satu produk, kita punya produk tu ataupun reka bentuk aquaponik kita tu, dia mesti ada kekuatan dia. Kekuatan dekat mana? Contoh kekuatannya pada reka bentuk design yang kompleks, yang simple, yang ringkas, yang itu contohlah. Ataupun yang mesra alam, mesra pengguna, mudah digunakan, mudah dan sebagainya lah. Itu kecenderungan fungsi dan juga praktikal. Dan dia boleh selesaikan masalah. Contoh, dia nak selesaikan masalah di rumah dia, ruang-ruang rumah dia tu dia nak cantikkan, tapi dalam masa yang sama dia nak tanam pokok dan dia nak bela ikan.
Jadi kita hasilkanlah satu reka bentuk aquaponik yang dapat memenuhi keperluan untuk selesaikan masalah pengguna. Ini contoh bagi kecenderungan fungsi. Baik. Kita pergi ke kriteria yang seterusnya, yang keempat, iaitu ergonomik. Apa benda ergonomik? Dia kata dia boleh mengimbangi interaksi penggunaan antara pengguna dan juga persekitaran dengan produk secara fizikal atau psikologi. Maksudnya di sini bila reka bentuk aquaponik tu kamu hasilkan, dia mesti memberikan keselesaan pengguna untuk gunakan benda tu. Maksudnya dia mudah untuk dia nak bagi ikan makan, dia nak mudah untuk dia nak tuai hasil bagi tanaman, kan? Jadi ciri-ciri ergonomik antara ciri yang kriteria yang penting dalam satu reka bentuk. Tak kisahlah reka bentuk apa pun, kan? Dia mesti ada ergonomik. Okey. Kemudian yang terakhir adalah bagi kekuatan kualiti dan juga kebolehpasaran. Kita nak hasilkan produk, janganlah terlalu kita kata apa? Kita nak harga yang murah supaya orang ramai beli, kan? Tapi kualiti kita langsung tak mencapai piawaian yang tertentu. Kita tak boleh lah buat macam tu. Kita perlu hasilkan satu produk supaya dia ada kualiti dan juga kita boleh pasarkan dia. Sama ada pasaran lokal ataupun pasaran antarabangsa. Jadi ringkasnya dia kata dapat kebolehan dari segi pembuatan, rupa bentuk, penggunaan bahan, teknologi dan juga kebolehpasaran. Ini lebih kepada kualiti sesuatu produk. Okey. Kriteria penilaian bagi produk kamu buat ni, kita boleh gunakan satu contoh borang lah, borang penilaian yang ada di bahagian atas kepala cikgu ni. Okey, ini contoh bagaimana kita boleh senaraikan. Contoh kita dah siapkan satu model, kita bagilah kepada pengguna, dia akan nilaikan. Kenapa penting penilaian ni? Supaya kita dah masuk subtopik yang seterusnya, nanti dia akan buat penambahbaikan. Okey, let's go, kita tengok apa lagi yang ada dalam ni. Ni contoh borang penilaian lain lah. Yang tadi yang dia punya draft kan, ini lebih secara terperinci lah. Ada markah-markah dia, boleh masukkan markah-markah dalam tu supaya kita dapat tahu di mana kekurangan, di mana kelebihan produk yang kita nak hasilkan. Okey, cikgu rasa untuk bahagian penilaian ini sahaja, dan pelajar perlu ingat di bahagian penilaian ni, menilai reka bentuk ni, dia dinilai pada TP5, tahap penguasaan yang kelima, TP5. Jadi pelajar perlu hasilkan dululah. Kita punya step-step dia, lakar, bina model, kemudian buat penilaian. Yang terakhir nanti baru kita nak buat folio ataupun penulisan lah. Okey, jadi untuk penilaian, cikgu rasa setakat ini dulu. Kalau ada komen ataupun ada yang tak faham dan sebagainya, boleh komen di bahagian ruang komen. Semoga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.